Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa hazanina wa dhahaba humumina wa ghumumina amin ya rabbal alamin. Pertama sekali terima kasih pada Prof Harun, seterusnya pada pihak penganjur, Puan Noria, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT kerana kita diberi kesempatan lagi oleh Allah SWT untuk kita bertemu buat kesekian kalinya di ruangan maya ini. Dan Alhamdulillah pertemuan kita pada malam ini merupakan antara jawapan-jawapan Allah kepada kita, bila mana kita kerap kali mungkin bertanya kepada Allah sama ada Allah ini benar-benar sayang ke tidak pada kita. Mungkin barangkali situasi kehidupan kita mungkin menyebabkan kita berfikir, Allah ni sebenarnya sayang ke tidak ya pada kita. Maka tuan-tuan sekalian, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita keizinan untuk berada dalam majlis Al-Quran, tak kiralah kita membaca ke ataupun mentadabbur ke, asal ada masa dengan Quran itu pun tuan-tuan sekalian, asal ada masa je dengan Quran, itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan sayangnya kepada kita. Sebab bila melibatkan Al-Quran tuan-tuan sekalian, Allah menyebutkan ada satu namanya yang sentiasa bergandingan bila Allah sebut tentang Al-Quran ini. Iaitu ada satu surah dalam Al-Quran yang namanya surah Ar-Rahman, bila mana Allah menyebutkan ayat pertama Ar-Rahman dan ayat keduanya adalah Allamal Quran. Maksudnya bila kita ada masa dengan Quran tuan-tuan sekalian, ini tandanya Allah sedang memberikan Ar-Rahmannya kepada kita. Jadi apa tindakan kita lepas kita tahu Allah sedang menyayangi kita dengan memberikan kita masa dengan Al-Quran, maka kena bersyukur pada Allah banyak-banyak atas peluang dan nikmat masa dengan Al-Quran telah diberikan. Tambah-tambah tuan-puan sekalian, kita pada malam ini bukan sekadar membaca, mengkhatamkan Al-Quran, tapi pada malam ini kita melakukan salah satu hak kepada Al-Quran, iaitu adalah mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dalam Quran Allah menyebutkan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kamu mentadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kamu tak bimbang hati kamu ni terkunci mati? Maka ini persoalan Allah yang secara automatik ayat ini menjadi reason terbesar kenapa kita kena mentadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cukup untuk mukadimah tuan-puan sekalian. Pada malam ini insya-Allah lebih kurang dalam masa 1 jam paling lama insya-Allah, sebab saya pun pula habis hawan sebab saya nak kena bersiap tuan-puan sekalian, esok ada live di TV Hijrah. Jadi boleh tonton tuan-tuan sekalian pukul 7.30 pagi di TV Al-Hijrah insya-Allah. Kita ada bincang tentang satu topik yang sangat menarik berkaitan dengan doa yang seringkali kita baca, seringkali kita tuturkan selepas solat, iaitulah doa yang kita minta untuk Allah berikan kita pasangan dan zuriat yang baik-baik. Biasa kan kita baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. So ini adalah doa yang bakal dibincangkan oleh saya esok insya-Allah 7.30 pagi di TV Al-Hijrah, membincangkan tentang apa latar belakang doa yang kita sentiasa baca selepas solat itu. So siapa yang berkelapangan boleh tonton esok 7.30 pagi ya. Okey baik. Hari ini kita nak bincang tuan-puan sekalian dalam masa 1 jam, kita nak bincang tentang surah Yasin. Okey, surah Yasin. Berkebetulan tuan-puan sekalian, pada malam ini malam Jumaat, dan biasa kita pun sebelum ini dah bincang dah ada satu surah yang melibatkan malam Jumaat ini, iaitu suratul Kahfi. Adapun rakyat Malaysia pada hari ini tuan-puan sekalian, dia sangat dekat dengan satu surah. Bila sebut je malam Jumaat, bukan sekadar mereka mendekati suratul Kahf, iaitu suratul Kahfi, tapi ada satu surah yang sangat sinonim dengan rakyat Malaysia khususnya bila tiba malam Jumaat adalah surah Yasin. Okey, surah Yasin. Jadi tuan-puan sekalian, biasa bila kita sebut tentang surah Yasin ini, biasa dalam kepala kita yang muncul adalah, oh surah ini bila sebut je tentang surah Yasin ni, antara benda yang keluar kat kepala kita adalah, oh ini surah yang kita baca kalau kita kita jumpa orang yang sedang nazak. Ini surah yang mungkin barangkali kita baca untuk barangkali sebab anak nak exam. Surah ini juga kita baca barangkali sebab barang kita hilang. Biasa ini adalah benda-benda yang sangat sinonim lah dengan surah Yasin yang seringkali dibacakan oleh masyarakat Malaysia kita pada hari ini. Orang nazak ataupun ada kenduri tahlil arwah ataupun dan sebagainya lah. Banyak lagi reason-reason yang telah menyebabkan orang sangat dekat dengan Yasin pada hari ini. Tambah-tambah tuan-puan sekalian, saya dapat makluman
Saya mungkin ada orang yang mungkin daripada Melaka dengan Johor boleh sahkan perkara ini. Bahkan saya pernah dengar di Melaka dan Johor, tuan-tuan sekalian, sampai ada satu gerakan namanya Yasinan. Yasinan ni maksudnya asal ada majlis-majlisnya, mesti akan dia pergi ke rumah-rumah tu untuk dibacakan surah Yasin. Sebab itu nama grup tu namanya Yasinan. Favorite dia sangat-sangat surah Yasin. Tapi ada pun tuan-tuan sekalian, satu perkara yang mengejutkan saya, bila saya menulis buku Tadabbur Surah Yasin, yang saya tak publishkan lagi, insya-Allah kalau ada kelapangan rezeki, buku tu akan dikeluarkan tahun ini. Bila saya menulis tentang Tadabbur Surah Yasin, tuan-tuan sekalian, mengejutkan, saya buka banyak tafsir. Kebanyakan tafsir, boleh saya katakan majoriti para ulama tafsir, bila memberikan komentar tentang secara keseluruhan apa yang mereka boleh belajar daripada surah Yasin, saya tak jumpa pula reason-reason yang kita biasa duduk dekat dengan surah Yasin pada hari ini. Reason kita baca surah Yasin benda tadi, tuan-tuan sekalian, kita baca sebab orang tengah nazak, kita baca sebab tahlil arwah ataupun sebab malam Jumaat. Tapi kebanyakan ulama-ulama tafsir sebut je surah Yasin, satu benda yang terlintas di kepala mereka, tuan-tuan sekalian, adalah apa? Surah Yasin ini adalah surah dakwah. Surah Yasin adalah surah dakwah. Maksudnya, selama ni kita mendekati surah Yasin mungkin disebabkan perkara-perkara yang kita nampak kebiasaan ataupun adat. Tetapi ulama-ulama tafsir kita pada hari ini menggesa kita melihat surah Yasin bukan daripada aspek yang biasa dekat dengan adat-adat Malaysia. Tetapi ulama tafsir kita mengajak kita untuk melihat surah ini sebagai surah dakwah. Surah dakwah. Logik tuan-puan sekalian, kenapa surah ini dipanggil surah dakwah? Antara yang memberikan komentar surah ini surah dakwah adalah Syed Qutb rahimahullah, mengatakan surah ini adalah surah dakwah. Kenapa? Sebab awal-awal surah Yasin lagi, tuan-puan sekalian, anda akan nampak ada babak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan amanah untuk menggalas tugas menyampaikan Al-Quran. Sebab itulah awal-awal surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Nampak tak? Ada cerita pasal Quran yang Al-Hakim, dan siapakah yang kena menyampaikan Quran ini? Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi jelas kat situ ada cerita pasal message dan ada cerita pasal messenger. Messenger itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah yang dibawa oleh messenger ini? Message. Apakah message yang dibawa oleh messenger ini, tuan-puan sekalian? Al-Quranul Karim. Jadi lepas habis babak Allah mengangkat Al-Quran is the best message yang dibawa oleh messenger, maka selepas itu Allah transfer kita kepada babak seterusnya, iaitu ada babak orang-orang yang berada dalam medan dakwah ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah babak seterusnya kita akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala mengheret kita untuk melihat satu kisah, iaitu kisah tentang apa, tuan-puan sekalian? Kisah tentang Ashabal Qaryah. Biasa kan kita baca ni kan, bila kita baca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Bukankah ayat ini sentiasa kita baca, tapi perasankah kita dalam ayat yang kita baca itu terkandung satu kisah yang memberikan kita inspirasi. Khususnya kalau orang yang terlibat aktif dengan medan dakwah pada hari ini, tuan-puan sekalian, babak ini perlu diberikan perhatian dengan sangat-sangat tinggi. Kenapa, tuan-puan sekalian? Sebab surah ini akan menyelesaikan banyak kemelut-kemelut yang dilalui oleh para pendakwah pada hari ini. Okay, baik, ini secara surface, tuan-puan sekalian. Baik, untuk membantu, untuk mengingati apa yang saya sudah sebutkan pada hari ini, tuan-puan sekalian, saya cuba nak kongsikan slide. Saya cuba share screen. Boleh tak share screen? Host, boleh tak tolong enablekan saya nak share screen? Siapa host kita? Dia ada host Zoom ni. Sebab saya nak share. Okey, alhamdulillah anda. Dah. Okey, baik. Saya ada slide, tuan-puan sekalian. Mungkin slide ini bergunalah untuk tuan-puan sekalian supaya mungkin saya nak sampaikan dalam tempoh sejam, mungkin akan nampak rushing. Tapi mungkin dengan nota ni, tuan-puan sekalian, dia membantu anda untuk mengingati apa flow surah Yasin. Kita nak baca 83 ayat ni, tuan-puan sekalian, surah Makkiyah, surah Yasin surah Makkiyah, mempunyai 83 ayat. Nak bincang 1 jam mungkin akan nampak banyak benda yang kita perlu potong. Tapi mudah-mudahan, tuan-puan sekalian, baru surah Yasin yang saya paparkan dekat skrin, tuan-puan sekalian, pada saat ini, dia membantu anda untuk anda ingat flow. Okay, ingat apakah dia punya flow. Flow ni apa benda tak dalam bahasa Melayu ni? Flow ni apa benda?
dia punya apa benda? Jalanan dia. Perjalanan. Dia punya kembara macam mana? Sebab Proses dia tak? Proses ke Ustaz? proses kembara, fasa-fasa. Sebab kadang-kadang kita kena admit, kita ni orang Malaysia, bila kita baca, kita tak terus faham apa kita baca. Kita memerlukan terjemahan, kita perlukan tafsir, kita perlukan kuliah-kuliah asatizah kita untuk memahami benda. So at least tuan-puan sekalian, macam mana cara tercepat dan terpantas untuk saya nak memahami surah Yasin tanpa saya tanpa sebelum saya membilik terjemahan lagi, sebelum saya bilik tafsir lagi. So ini adalah gambaran yang sangat penting. So anda boleh snap ataupun screenshot ataupun anda boleh salin tuan-puan sekalian. So dalam surah Yasin ni tuan-puan sekalian, dalam tempoh sejam ni kita nak bincang 6 fasa ni saja. So dalam surah Yasin ni ada 6 kembara, ada 6 perjalanan yang kita akan lalu dalam surah Yasin. So apa cerita yang ada kat dalam surah Yasin ni tuan-puan sekalian? So first thing first, perkara pertama, bila buka je surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala sedang membangkitkan satu perkara yang sangat penting menjadi awal dan teras surah Yasin, iaitu Al-Quran Al-Hakim, dan cerita mengenai mereka yang menolak wahyu dari atas. Okay, baik. Anda jangan gelabah lagi tuan-puan sekalian sebab apa ni wahyu dari atas ni? Tambah-tambah lepas ni pula tuan-puan sekalian, fasa kedua anda akan tengok ibrah dari belakang. Fasa ketiga anda akan tengok pula ibrah daripada depan. Sudah. Fasa 1 ada cerita pasal atas. Fasa 2 ada cerita pasal belakang. Fasa 3 ada cerita pasal depan. Mana pula arah-arah ni ustaz ni petik? Tuan-puan sekalian, ini bukan arah-arah yang saya sebut. Saya cuma keluarkan sahaja apa yang Allah sendiri sebut dalam surah Yasin. Tak apa, kita akan pergi slowly insya-Allah. Tapi fasa 1 daripada ayat 1 sampai 12, apa yang kita akan pelajari tuan-puan sekalian adalah cerita mengenai Al-Quran Al-Hakim dan cerita mengenai orang-orang yang menolak wahyu daripada atas. So bila saya sebut wahyu dari atas tuan-puan sekalian, tidak lain dan tidak bukan, wahyu itu yang datang daripada atas itu adalah merujuk kepada Al-Quran Al-Hakim itu. Al-Quran Al-Hakim. Dan satu lagi perkara menarik tuan-puan sekalian berkaitan dengan surah Yasin, surah Yasin ini tergolong dalam golongan-golongan surah, dalam golongan surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Pernah dengar tak tuan-puan sekalian huruf muqatta'ah? Pernah dengar tak? Ya. Huruf muqatta'ah ni macam alif lam mim, ha mim, ta sin mim, kaf ha ya ain sad, alif lam ra, Yasin. Maka ini adalah kategori surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Dan yang menarik ini tuan-puan sekalian, kalau anda perhatikan surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ini, ajaibnya Quran, selepas habis je Allah sebut huruf muqatta'ah itu, directly selepasnya akan disambung dengan cerita tentang keagungan Al-Quran. Betul tak betul tuan-puan sekalian? Perasan tak selama ni? Contohkan macam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada cerita pasal Al-Kitab, ada cerita pasal Quran. Okey? Alif lam mim, huruf muqatta'ah, lepas habis huruf muqatta'ah tuan-puan sekalian disambung dengan cerita pasal Al-Quran. Surah selepas surah Al-Baqarah, suratul Imran, Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Ada cerita pasal Al-Kitab juga dekat situ. Nampak tak tuan-puan sekalian? Lepas habis surah muqatta'ah, lepas tu cerita pasal Al-Quran. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Betul tak? Lagi. Alif lam ra, surah Hud. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Cerita pasal kitab juga. Lagi, surah Yasin. Yasin sambung wal Qur'anil Hakim. Jadi Allah nak bagi tahu kat kita tuan-puan sekalian, lepas habis je huruf muqatta'ah mesti cerita pasal keagungan Al-Quran. Dalam Quran tuan-puan sekalian, semua surah muqatta'ah, semua surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, lepas tu mesti disambung dengan Al-Quran. Tapi ada satu surah saja tuan-puan sekalian yang selepas huruf muqatta'ah tidak disambung dengan cerita pasal keagungan Al-Quran. Saya ulang fakta ni sangat penting. Semua surah dalam Al-Quran yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, directly selepasnya mesti akan disambung sama ada ayat kedua ataupun ayat ketiga, mesti cerita pasal keagungan Al-Quran. Tapi ada satu surah saja tuan-puan sekalian, selepas huruf muqatta'ah tak disambung mengenai keagungan Al-Quran. Agak-agak surah apa tuan-puan sekalian? Arum. Ya, Arum. saya pernah cerita tuan-puan sekalian sebelum ni. Dah pernah cerita?
Laju ni Puan Nur yang kita ni. Bukan saya, bukan saya. Bukan saya. Ada orang lain tu. Orang lain. Okey, baik. Orang lain. Surah tersebut adalah surah Ar-Rum. Okey, surah Ar-Rum. Tapi ada ulama-ulama kita yang mentarjihkan walaupun cerita pasal ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Walaupun berbicara tentang ada cerita pasal Rom selepas itu tuan-puan sekalian, tetapi ada ulama mentarjihkan ianya masih lagi dalam konteks membicarakan keagungan Al-Quran. Mana ada kitab yang boleh berbicara tempat paling rendah dekat bumi adalah di situ. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Cuma Quran je berjaya untuk memberikan satu gambaran, this is the lowest place in the world. Tempat paling rendah dekat dalam muka bumi. Jadi sekali lagi tuan-puan sekalian, ada ulama walaupun secara surface terjemahan tak nampak macam ada cerita pasal Quran, tetapi apa fakta yang didatangkan selepas Alif Lam Mim dalam surah Ar-Rum itu hanya Quran sahaja yang berjaya untuk mengetengahkan fakta tersebut. Itu juga antara faktor kenapa ada ulama-ulama mentarjihkan ianya masih bercerita pasal keagungan Al-Quran. So ini adalah babak awal, okay? Yasin wal Quranil Hakim. Selepas Yasin huruf muqatta'ah disambung dengan Al-Quran. Tuan-puan sekalian, kenapa mesti lepas huruf muqatta'ah itu Allah menyambung cerita pasal Al-Quran? Kita ambil konteks surah Yasin. Kenapa mesti dalam Al-Quran konsisten lepas huruf muqatta'ah je mesti cerita pasal Quran? Kenapa? Sebab tuan-puan sekalian, kalau kita dekat dunia pada hari ini nak ukur kepandaian manusia, mungkin manusia tersebut kalau nak mencapai status akademik yang tinggi, dia perlu pergi daftar PhD, dia perlu pergi daftar master, kena ambil degree master PhD. Lalu tuan-puan sekalian, diukur kepandaian macam mana? Apa kajian yang dibuat? Ketebalan tesisnya tebal mana? Jadi itulah yang akan mengukur kepandaian manusia tersebut. Tetapi tuan-puan sekalian, Allah nak tunjukkan Allah tu maha bijaksana, Allah tu maha pandai, Allah tu maha mengetahui. Allah tak perlu hantar kutub-kutub ataupun kitab-kitab tebal untuk nak bagi tahu manusia kamu tak pandai, aku paling pandai. Tapi cukup Allah hantar tuan-puan sekalian 2-3 huruf kepada kita, nak mengajarkan kepada kita, kamu tak tahu apa-apa, sesungguhnya akulah Al-Hakim, maha bijaksana. Kita ni nak ukur kepada manusia, tengok tebal mana tesis dia tulis. Tapi Allah nak bagi tahu Allah tu maha pandai, maha bijaksana. Allah tak perlu hantar kitab tebal-tebal, Allah hantar cuma 2-3 huruf yang tidak ada manusia mampu untuk menterjemahkan huruf tersebut. Alif Lam Mim tuan-puan sekalian, tak ada orang boleh tafsirkan Alif Lam Mim tu apa dia. Kan? Yasin, orang tak ada orang mampu terjemahkan Yasin tu apa tuan-puan sekalian. Membuktikan tuan-puan sekalian, hanya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. So tuan-puan sekalian, sebab itulah selepas habis huruf muqatta'ah Allah bagi tahu, kamu tak tahu. Tapi macam mana untuk kamu terus merasai dan menginsafi bahawasanya Allah itu maha mengetahui? Kamu kena rujuk Al-Quran. Sebab itulah lepas huruf muqatta'ah disambung dengan cerita pasal keagungan Al-Quran. Okay, baik. Kembali pada fasa yang saya bentangkan dekat skrin tuan-puan sekalian. So fasa pertama kita akan lalui cerita daripada ayat 1 sampai ayat 12 berbicara tentang Al-Quran Al-Hakim. Dan ada cerita mengenai mereka yang menolak wahyu daripada atas. Kenapa saya kata Al-Quran datang daripada atas tuan-puan sekalian? Sebab dalam surah Yasin juga Allah menyebutkan Al-Quran ni macam mana? Tanzilal Azizir Rahim. Tanzilal Azizir Rahim. Apa maksud tanzil? Apa makna tanzil? Tanzil itu maksudnya turun. Turun. Kan sebab itu bila kita kata bila tiba Ramadan kita ada satu sambutan nuzul Quran. Penurunan Al-Quran. So, bila sebut turun tuan-puan sekalian, turun ni dia tak akan berlaku kalau daripada bawah ke atas. Turun hanya akan berlaku bila mana daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Kenapa penting sangat kita kena tahu Al-Quran ni datang daripada atas? Kenapa selama ni kita gagal menjiwai nuzul Quran? Sebab kita terlupa apa penting kita tahu satu fakta bahawasanya Quran ni datang daripada atas. Sebab tuan-puan sekalian, dalam Quran akan ada apa tuan-puan sekalian? Akan ada peringatan. Akan ada syariat. Akan ada ancaman-ancaman. Jadi kalau kita kata ada peringatan, ada syariat, ada ancaman, tuan-puan sekalian agak-agak, contoh saya bagi satu analogi untuk anda lebih menghargai Quran ni sifatnya turun, bukan datang. Kenapa mesti kita kena sebut Al-Quran tu diturunkan? Penurunan Al-Quran, bukan kedatangan Al-Quran. Sebab tuan-puan sekalian, contoh dalam satu
bilik darjah dalam satu kelas, anak-anak kita hari ni tak nak pergi sekolah tuan-puan sekalian, PDPR belaka, belajar dekat rumah, tapi contoh, dalam satu bilik darjah tuan-puan sekalian, semua dekat dalam kelas. Tiba-tiba, katakanlah bilik darjah ni ada 4 pintu, ada pintu depan, ada pintu belakang, ada pintu kanan, ada pintu kiri. Tiba-tiba, ada orang datang daripada belah kanan, tiba-tiba datang ke dalam kelas tersebut, dalam bilik darjah tersebut, dia mengumumkan, ada ancaman datang daripada belakang. Jom kita lindung diri kita semua. Dia datang daripada belah kanan. Tiba-tiba dia kata ancaman datang daripada belakang. Selaku orang yang mendengar, orang yang sedang kekalutan bagi tahu, ada ancaman datang daripada belakang. Sedangkan dia datang daripada belah kanan. So agak-agak tuan-puan sekalian, anda mudah tak nak percaya orang yang bawa berita tu? Orang tu datang daripada pintu kanan, tapi dia kata ancaman datang daripada pintu belakang. Semudah tak kita nak percaya orang yang bawa berita tersebut? Susah sikit kan? Sebab dia akan jadi mudah nak percaya kalau dia datang daripada pintu kanan dan dia kata ancaman akan datang daripada pintu kanan. Betul tak? Kalau dia bawa daripada arah yang sama. Tapi kalau dia bawa arah yang berlainan, kita akan mula rasa macam, ya ke apa yang dia nak sampaikan ni? Kita akan mula meragui. Tapi tuan-puan sekalian, hebatnya Quran, Allah tak kata dia datang daripada kanan, belakang, depan, kiri. Allah kata Quran datang daripada mana? Atas. Turun. Kenapa? So, bila turun datang daripada atas, bukankah tuan-puan sekalian, peringatan, syariat, apa lagi? Ancaman. Dia akan jadi lebih berkesan sebab apa tau? Sebab Quran telah mengambil kira semua pandang sudut yang kita tak nampak. Sebab kalau datang daripada kanan, kiri anda tak nampak, depan anda tak nampak, belakang anda tak nampak. Tapi kalau anda datang daripada atas, kita panggil sebagai eagle view ataupun helicopter view. Bila helicopter view tuan-puan sekalian, kita akan nampak semua arah. Jadi itulah yang telah menyebabkan peringatan Allah, syariat Allah, ancaman Allah jadi superb dan valid. Kenapa? Sebab semua telah diambil kira. Semua pandangan, semua arah telah diambil kira. Sebab itulah kita kena rasa selamat dan kita kena rasa secure bila Allah bagi ancaman kat kita, bila Allah bagi peringatan kat kita. Sebab apa? Peringatan itu, ancaman itu, syariat itu telah mengambil segenap sudut yang barangkali kita tak mampu nak nampak semuanya. Tapi bila datang daripada atas, semua dia dah ambil kira. Semua dia dah ambil kira. Walaupun sedemikian tuan-puan sekalian, walaupun sifat Quran tu turun daripada atas, dia dah mencakupi semua sudut, ada lagi manusia yang masih lagi tak mahu nak percaya Al-Quran ini. Sebab itulah kita akan dapati tuan-puan sekalian, ada cerita pasal ayat ni. Saya bukakan dia punya nas supaya kita lebih menjiwai sikit. Saya bukakan nas dia. Okay. So fasa 1 tadi tu jangan lupa So cerita pasal Al-Quran Al-Hakim dan orang yang menolak wahyu daripada atas. Okay. So basically kita boleh tengok dekat sini tuan-puan sekalian ya. Ada cerita pasal ni. Ayat ke-9. Allah sebut ada cerita pasal orang-orang yang yang tidak mahu percaya. Sebab itulah ada cerita pasal laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ini cerita pasal orang yang menentang lah. Bila Nabi sampaikan Quran, mereka dengar apa yang Nabi sampaikan tetapi jauh di sudut hati mereka kata, apa yang Nabi sampaikan itu betul. Tapi mereka tak mau beriman sebab keegoan mereka. So Allah disebutlah dalam ayat ke-8 ini apakah balasan kepada mereka. Tapi tuan-puan sekalian, yang saya sebut tadi yang arah depan, arah atas, arah belakang tu bukan idea saya ya tuan-puan sekalian ni. Ini idea Allah sendiri. Cuba tengok ayat ke-9. Allah sebut waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Min baini aydihim. Kalau anda tengok terjemahan tuan-puan sekalian, min baini aydihim, kita akan tengok tuan-puan sekalian kat sini kalau tengok terjemahan, dan kami jadikan sifat tamak gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan. Tapi baini maksudnya adalah antara. Aydihim adalah tangan-tangan. Antara tangan-tangan. So kita ada dua tangan, kedua-dua belah tangan kita tuan-puan sekalian. So di antara kedua-dua belah tangan. So kalau kita tunjuk macam ni tuan-puan sekalian, ni tangan kita. Antara dua tangan, kalau kita halakan ke depan. So ini arah mana ni? Kita tengah tunjuk ni. Arah ni. Ni. Arah depan. Arah depan. So min baini aydihim itu merujuk kepada arah depan. Okey? 1. Min baini aydihim sadda. Wa min khalfihim sadda. So khalfihim, khalafa. Apa makna khalf? Belakang.
So kalau min baini aidihim cerita pasal arah depan. Wa min khalfihim cerita pasal arah belakang. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Aghshayna maksudnya meliputi. Okey, baik. Saya tak tahu anda nampak ke tidak saya punya penutup meja ni. Contoh tuan-puan sekalian, kalau anda ada satu cawan, ni cawan sebagai contoh, ni permukaan cawan. Lalu kalau anda ambil tangan anda tutup mulut cawan tu, kita panggil sebagai khatama. Itu tutup. Tutup dalam bahasa Arab kita sebut sebagai khatam. Khatama, tu tutup. Tapi tuan-puan sekalian, kalau katakanlah ada orang dalam cawan, kalau tutup daripada atas, so orang yang ada dalam cawan tu sebagai contoh, dia boleh nampak lagi depan, belakang, kiri, kanan. Tapi apa pula jadi tuan-puan sekalian, ini cawan, anda ambil kain penutup tu, anda pak sekali terus cawan tu. So automatically tuan-puan sekalian, kita tak panggil lagi dah cawan itu tertutup. Tapi kita akan panggil cawan itu telah diliputi oleh apa? Oleh penutup ataupun alas meja ni tuan-puan sekalian. So al-shaina bukan tutup. Al-shaina lebih kepada meliputi pandangan. So bila untuk meliputi sesuatu, dia tak boleh datang daripada arah kanan, kiri, depan, belakang. Nak meliputi sesuatu, dia kena ambil daripada arah atas. So ada tak 3 arah disebutkan dalam ayat ni? Ada cerita pasal arah depan, ada cerita pasal arah belakang, ada cerita pasal arah atas. Dan atas itu tuan-puan sekalian adalah simbolik kepada Al-Quran yang turun daripada atas. Lalu apa pula simbolik yang diwakili oleh benda yang datang daripada belakang dan depan? Okey, baik. Itu kita akan tengok pada fasa yang seterusnya tuan-puan sekalian ya. Fasa yang seterusnya. Okey, baik. Saya stop share. Share balik skrin yang tadi. Okey, fasa kedua. So fasa 1 kita dah berbincang. So ada cerita pasal Quran, ada cerita pasal orang yang menolak wahyu daripada atas. So Quran tadi itulah tuan-puan sekalian. So tadi tu dia ayat ke-9 tadi more on kepada saya nak bagi tahu daripada mana arah-arah tu datang. So ini bukan idea saya tapi idea daripada Allah sendiri. So atas terjawab, atas merujuk kepada Al-Quranul Karim. Lalu kita nak tengok pula arah seterusnya, arah daripada belakang. Arah belakang. So arah belakang tuan-puan sekalian, dia bermula daripada ayat 13 sampai ayat 32. Ayat 13 sampai ayat 32. Saya namakan ayat 13 sampai 32 ni tuan-puan sekalian sebagai babak kisah 3 orang rasul dan lelaki dari hujung kota. Bahkan buku saya tuan-puan sekalian yang bakal keluar insya-Allah kalau tidak ada aral tahun ini, memang tajuk buku tu adalah lelaki dari hujung kota. So tadabbur surah Yasin, lelaki dari hujung kota. So ini adalah kisah inspirasi yang saya cadangkan tuan-puan sekalian. Selama ni mungkin kita bertahun-tahun baca surah Yasin. Cuba tumpahkan seketika perhatian pada ayat 13 sampai ayat 32. Kita akan saksikan ada babak yang sangat-sangat luar biasa, cerita berkenaan dengan bagaimana orang yang menjalani jalan dakwah. Baik, apa kisah ringkas berkenaan dengan ayat 13 sampai 32? So kita akan dapati tuan-puan sekalian pada ayat ke-13 ayatnya berbunyi macam mana? Kita tengok tadi. Okay, ayat ke-13. Yang mana Allah menyebutkan permulaan cerita cerita 3 orang rasul ni bermula pada ayat 13. Allah memulakan وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Ada cerita pasal Allah bagi tahu dekat ashabal qaryah ni telah didatangi oleh bukan seorang rasul tapi mursalun. Allah tak kata idja'ahar rasul, tapi Allah kata idja'ahal mursalun, jamak. So fahamlah kita ashabal qaryah ini, ada setengah-setengah ulama mentarjihkan ashabal qaryah ni berlaku di Antioquia. Wilayah Antioquia. Saya tak pasti di mana tuan-puan sekalian, tapi nak katanya ada ulama membahaskan peristiwa ini berlaku di Antioquia. Tapi Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengatakan tuan-puan sekalian, Al-Quran mendiamkan tempat ini menandakan untuk mengetahui tempat ini tidak penting. Sebaliknya, ibrah dan pelajaran apa yang telah Allah paparkan dalam surah ini yang menjadi topik utama. Jangan kita serabut kepala, kenapa tempat tadi masukkan dalam ayat ke-13? Sebab Allah nak ajar kita, bila baca Quran, be super fokus. Jadi orang yang fokus. So fokus kepada apa benda? Fokus kepada apa yang Allah terangkan. Apa yang Allah sembunyikan, bukan kita tak boleh nak kaji, boleh. Tapi kenapa tak kaji benda yang telah jelas lagi nyata tu? Yang tu pun tak habis nak kaji lagi, kita duk sibukkan fikir pasal benda yang Allah diamkan. So tuan-puan sekalian,
Sekarang nak kongsi, ada kajian yang mengatakan Ashabal Qaryah ini berlaku di Antioquia. Okay, Antioquia. Ija'ahal mursalun. So datang bukan seorang rasul, tapi banyak rasul. So bila sebut banyak, kita nak tahu juga berapa angka dia. So angka rasul yang diutuskan kepada Ashabal Qaryah ini, tuan-puan sekalian, dijawab pada ayat ke-14. Allah sebut, "Idh arsalna ilaihi muthnain." Mula-mula tempat tersebut didatangi oleh berapa orang rasul? 2. So mula-mula 2 orang rasul diutuskan Allah untuk berdakwah ataupun menjalankan misi di Ashabal Qaryah. Tapi apa kesan 2 kepala rasul datang ke tempat tersebut? Apa kesannya? Fakadzabuhuma. Mereka didustakan mentah-mentah, tuan-puan sekalian. Maksudnya orang tak menerima dakwah yang dibawa oleh 2 orang rasul. Anda boleh bayang, tuan-puan sekalian. Ini bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang biasa-biasa, bukan orang calang-calang. Ni rasul ni. 2 rasul bergabung untuk berdakwah kat sebuah kampung. Tak berkesan. So kalau kita nak tadabbur, kita ni bukan rasul, seorang pendakwah biasa. Ilmu kita mungkin tak tahu tinggi mana. Tiba-tiba berdakwah, orang tolak. Tiba-tiba kita nak putus asa, tuan-puan sekalian. Allah ajar dalam Quran, kamu tu biasa, tapi dulu ada cerita rasul, 2 kepala bergabung untuk berdakwah kat satu tempat, dia kena tolak mentah-mentah. Begitu je. Macam mana kita boleh putus asa, tuan-puan sekalian? Dulu 2 orang rasul berdakwah sekali bersama-sama pun tak berkesan. Kita kalau tak berkesan dakwah kita, jangan putus asa. Jangan putus asa. Sebab inilah peranan kisah-kisah Quran untuk mengajar kita untuk tidak mudah berputus asa dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Lalu bila 2 orang rasul didustakan, tuan-puan sekalian, Allah sambung lagi ayat ke-14 dengan menyebutkan fa'azzazna bithalith. Sebab 2 tak berkesan, Allah kuatkan yang 2 orang rasul tadi dengan jadi berapa, tuan-puan sekalian? 3. 3. Bithalith. Fa'azzazna bithalith. So 2 telah menjadi 3. So tuan-puan sekalian, agak-agaknya tadi 2 orang rasul berdakwah tak ada kesan. Sekarang Allah bagi tahu, aku telah kuatkan mereka dengan jadi 3. Agak-agak ada kesan tak, tuan-puan sekalian? Selaku orang yang bertahun-tahun sudah baca surah Yasin, awal-awal 2 kena tolak mentah-mentah. Agak-agak sekarang ni lepas Allah bagi tahu ayat seterusnya fa'azzazna bithalith, sekarang jadi 3, agak-agak ada kesan tak? Akan ada positif feedback atau positive effect tak? Akan ada result yang bagus tak selepas itu? Agak-agak, tuan-puan sekalian? Tak ada. Masih tak ada. Tak ada result yang bagus berlaku. Okey, baik, tuan-puan sekalian. It's okay. Sebab tuan-puan sekalian, majoriti bila saya tanya soalan tersebut, majoriti mengatakan tak ada apa-apa kesan. Sebab 2 orang kena tolak mentah-mentah, bila Allah tambah seorang lagi jadi 3, ramai orang berpendapat tak ada kesan. Tapi tuan-puan sekalian, saya cakap ada kesan. Tapi kesan tu anda kena tengok dalam-dalam, baru kita akan nampak apa kesan sebenar lepas Allah sebut fa'azzazna bithalith. Takkanlah selepas Allah kuatkan dengan jadi 3, takkan tak ada kesan langsung. Mesti ada kesan. Sebab itu tuan-puan sekalian, saya cuba analisis, kenapa orang kata tak ada kesan? Sebab kita akan dapati pada ayat ke-20 nanti, Allah menggambarkan lepas jadi 3 orang tu, yang beriman berapa orang? Ni je. 1 orang sahaja. Dekat Ashabul Qaryah punyalah ramai umat manusia, 2 orang rasul 2 orang rasul berdakwah kena tolak, jadi 3, tuan-puan sekalian. Tak ada orang juga menerima, tiba-tiba Allah merakamkan lepas 3 orang ni menyampaikan dakwah, bukan orang dalam kampung tu yang beriman, tapi ada orang duduk kat ceruk-ceruk kampung tu yang mula beriman. Dan Allah bagi tahu bukan 10 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang beriman. Yang beriman berapa orang, tuan-puan sekalian? Seorang. So, sebab itu ada orang mengatakan, tak ada kesan lah, seorang je beriman pada Allah dalam cerita ni. Tak ada pun cerita pasal ramai orang beriman, ada cerita pasal seorang je beriman. So saya dah jumpa jawapan kenapa ada orang kata lepas jadi 3 ni tak ada kesan. Sebab dia mengukur kejayaan itu mesti, kalau nak kata berjayanya Rasul ini berdakwah, mesti kena 100 orang beriman. Mesti kena 50 orang beriman. Ataupun kalau seorang 10 ambil, kurang-kurang 30 orang beriman. So dikatakan gagal dakwah 3 Rasul ni sebabkan ada seorang je beriman. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya, mana lebih baik? Satu kampung tak beriman ke? Ataupun daripada satu kampung yang tak beriman tu tiba-tiba muncul seorang dah mula beriman kepada Allah?
Anda rasa mana lebih baik? Satu ni tak ada orang beriman langsung. Sekarang lepas jadi 3 orang, dah seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Anda rasa ada kebaikan tak? Ada kejayaan tak kat situ? Ada. Kejayaan lah tuan-puan sekalian. Sebab Allah nak ajar kita, kejayaan jangan diukur dengan angka. Saya ulang kejayaan dan kebenaran tidak diukur dengan angka. Kalaulah angka itu menjadi faktor ataupun kita menjadikan sebagai kayu ukur kepercayaan, maka kita akan kata Ashabul Kahfi itu gagal. Sebab Allah kata ma ya'lamuhum illa qalil. Allah kata mereka ni sikit je. Ulama tarjihkan 7 orang je. Nak dibandingkan dengan tempat Ashabul Kahfi tu, tempat mereka dia duduk dalam istana tu punyalah ramai. Tapi yang beriman 7 orang je. Sikit. Sebab dalam Quran, always Allah menggambarkan kejayaan dan kebenaran tidak diukur dengan jumlah dan kuantiti. Jumlah dan kuantiti. Sekarang ni asalnya tak ada orang beriman. Tapi lepas jadi 3, seorang beriman. Walaupun yang beriman tu duduk ceruk kampung tu puan sekalian, Allah kata, this is a success. Ini adalah kejayaan. So Allah nak suruh kita menghargai, walaupun ada seorang beriman, itu lebih baik daripada satu kampung yang tak ada seorang pun beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Katakanlah kita aplikasikan benda dalam family kita. Kita nampak mungkin ada orang yang diuji family bermasalah. Tapi dalam keluarga tersebut, ada seorang yang tak pernah tinggal solat. Bagus tak bagus tuan-puan sekalian? Itu petanda yang bagus. Kita jangan cemooh family, oh ni nampak semua teruk-teruk. Tapi tuan-puan sekalian, tiba-tiba ada seorang yang tak pernah tinggal solat tuan-puan sekalian. Itu petanda baik. Mudah-mudahan yang orang yang tidak pernah tinggal solat tuan-puan sekalian, dia akan ajak orang lain itu untuk disolat sama. Jadi tuan-puan sekalian, kembali pada poin saya tadi, kita tak ukur kejayaan dan kebenaran itu dengan kuantiti. Okay, baik, ini antara tadabbur lah yang kita boleh ambil. So ada cerita pasal lelaki hujung kota tuan-puan sekalian, ada cerita pasal the unsung hero yang tidak didendang. Dia muncul dekat babak Rasul itu telah mula diancam bunuh tuan-puan sekalian. Rasul ni bila berdakwah bukan sekadar dia ditolak, tetapi tuan-puan sekalian bahkan diancam bunuh oleh ashabul qaryah. Sampai dia kata la illam tantahu. Wahai 3 orang Rasul ni, ashabul qaryah bagi tahu dekat 3 orang Rasul tersebut. Kalau kamu tak stop, la illam tantahu lanarjumannakum. Aku pasti akan rejam kamu. Wala yamassannakum minna azabun alim. Dan dia akan pastikan Rasul-Rasul ini akan merasai azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi tuan-puan sekalian, anda boleh bayar tak tuan-puan sekalian, hari ini kita berdakwah, kita ajak orang buat baik. Tak ada lagi setakat ni orang mengancam kita, kau teruskan berdakwah, kau teruskan ajar buat baik, aku bunuh kau. Tak ada lagi. Tapi dulu ada cerita pasal Rasul-Rasul yang berdakwah tuan-puan sekalian, dia diancam bunuh, diancam rejam sampai mati, diancam untuk diberikan kesakitan yang tidak terperi. So apalah sangat cabaran dakwah yang kita lalui nak dibandingkan dengan para Rasul yang pernah menjalankan misi dakwah satu ketika dahulu. Okay, baik tuan-puan sekalian. So bila mana Rasul-Rasul ini diancam bunuh dan dikatakan kalau kamu tak stop, aku akan terus rejam kamu. Tiba-tiba Allah hantar orang yang tidak fully alert dengan ancaman ini. Rasul dah mula berhenti bersuara. Tiba-tiba Allah menyambung, ada seorang lagi daripada bukan kalangan Rasul yang bersuara. So anda boleh perhatikan ayat ke-20 tuan-puan sekalian, ada cerita pasal lelaki dari hujung kota. Dia bukan Rasul. Dia orang biasa je tuan-puan sekalian. Tapi semangat dia setelah menerima hidayah itu tuan-puan sekalian, memberikan kita inspirasi. Memberikan kita inspirasi. So ini ringkasan tuan-puan sekalian. Saya tak nak cerita semua sebab kalau cerita semua tuan-puan sekalian, dia mungkin habis masa kita pada hari ini. So ini ringkasan sahaja. So anda sudah tahu ada cerita inspirasi dakwah pada ayat ke-13 sampai ayat ke-32. So saya sangat sarankan tuan-puan sekalian, tumpahkan seketika perhatian kepada babak ini ataupun cerita ini. Baik, sambung lagi tuan-puan sekalian. Babak yang ke-3, fasa yang ke-3. So arah atas dah settle. Arah belakang pun dah settle. So arah atas tadi simbolik pada apa tuan-puan sekalian? Ini kesimpulan sikit. Al-Quran. Atas adalah simbolik kepada Al-Quran datang daripada atas. Arah belakang simbolik pada apa? Agak-agak. Tadi cerita 3 orang Rasul tadi tu, simbolik pada apa tuan-puan sekalian? Rasul-Rasul. Kan? Kita boleh katakan simbolik kepada sejarah ataupun kisah-kisah dalam Al-Quran. Sebab bila sebut belakang kan tuan-puan sekalian, kan benda yang dah berlaku. So, ibrah dari belakang itu adalah simbolik kepada kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah para anbiya, ataupun sejarah lah. Bahasa ringkasnya adalah sejarah.
So sejarah itu adalah benda yang berada dekat belakang kita. Berapa ramai orang yang tak suka sejarah pada ini, tuan-puan sekalian. Sedangkan Quran adalah satu kitab yang cemerlang membentangkan tentang sejarah. So kita tak boleh bermusuh dengan sejarah pada ini, tuan-puan sekalian. Quran ini antara faktor untuk menyebabkan kita tertarik dengan Quran, adanya babak elemen-elemen sejarah dan cerita. So itu adalah ibrah dari belakang. Sebab tu belakang, bila sebut pasal belakang, ada cerita pasal kisah 3 orang rasul dan lelaki daripada hujung kota. Okay. Atas Quran, belakang adalah sejarah. Dan fasa ketiga, tuan-puan sekalian, bawa arah yang seterusnya, iaitu ibrah daripada depan. Dan bila sebut depan, tuan-puan sekalian, dia adalah simbolik ataupun dia merujuk kepada benda yang dekat depan mata kita. So bila sebut benda kat depan mata kita, tuan-puan sekalian, gapo dia depan mata kita? Tu alam sekeliling kita. Alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah kepada benda yang diciptakan. So bila mana kita buka mata, tuan-puan sekalian, kita celak mata, yang kita nampak depan mata kita adalah alam sekeliling, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah nak bagi tahu kat kita berdasarkan fasa 1, fasa 2, fasa 3. 3 fasa pertama Allah nak bagi tahu inilah yang akan menjadi 3 sumber petunjuk yang akan sampai kepada manusia. Saya ulang Berdasarkan fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa 3 ni daripada ayat 33 sampai ayat 44. Kalau anda perhatikan ayat 33 sampai 44, tuan-puan sekalian, anda akan dapati ayat ini banyak berbicara tentang alam. Banyak sangat berbicara tentang alam. Sebab kalau anda tengok ayat 33, tuan-puan sekalian, cuba anda tengok sekejap ayat 33. Kalau ada mushaf lebih baiklah. So saya tunjukkan juga dekat skrin ni ayat 33 ya. Anda akan tengok Allah mulakan cerita pasal alam. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami, bumi yang mati kami hidupkan. Kami keluarkan daripadanya biji-bijian untuk mereka makan. Ni cerita pasal apa ni? Alam ni. Kan? Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Ada cerita pasal kebun-kebun kurma. Ada anggur, ada mata air. Liya'kulu min thamarihi. Ada cerita pasal buah. Itu tuan sekalian, bukankah ini semua ciptaan alam? Alam sekeliling kita? So tuan sekalian tengok 3 fasa pertama, fasa 1, fasa 2, fasa 3, ada cerita pasal atas, belakang, depan. Allah bagi tahu 3 fasa yang awal ini mewakili 3 sumber petunjuk yang akan sampai kepada manusia. 3 sumber petunjuk. So Allah bagi tahu dalam hidup kita ni kita sangat memerlukan petunjuk. Sebab itulah ayat ke-6 surah Al-Fatihah, sebab dalam surah Al-Fatihah kan ayat ke-5 kan Allah membuka peluang seluas-luasnya kepada kita untuk minta tolong. Sebab kita dah kenal Allah, Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Rabbil Alamin, Allah itu Maliki Yaumiddin. Kan selepas itu kita telah menyatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Aku telah bersedia ya Allah untuk perhambakan diri kepadamu, dan kami juga telah bersedia untuk meminta tolong kepadamu ya Allah. So nak kata kat situ ayat ke-5 bagi tahu kita telah diberikan peluang seluas-luasnya untuk minta tolong. Tapi peliknya ayat ke-6 yang menjadi permintaan pertama manusia untuk nak minta tolong kepada Allah bukan minta kereta, bukan minta rumah, bukan minta kemewahan, bukan minta harta benda. Tapi nombor 1, lepas Allah buka peluang minta tolong, manusia minta apa benda? Ihdinas siratal mustaqim. Dia minta apa? Dia minta hidayah. Dia minta petunjuk. So nak bagi tahu apa benda kat muka bumi ni yang paling berharga, tuan-puan sekalian, harta benda ke, kereta mewah ke, rumah besar ke, Allah bagi tahu tak akan mampu menandingi nilai dan harga sebuah petunjuk. Petunjuk tu always priceless thing. Benda yang paling berharga yang tidak mampu dikalahkan oleh benda paling berharga kat muka bumi. Sebab itu bila Allah minta, Allah bagi peluang untuk kita minta hidayah, tak minta duit, tak minta harta benda. Sebab petunjuk tu benda paling mahal sekali. Benda paling mahal. So Allah bagi tahu, kalau kamu dah rasakan petunjuk itu paling mahal, Allah nak bagi tahu ada 3 sumber untuk kamu dapat petunjuk. Yang pertama, untuk kamu dapat petunjuk, tengok Al-Quran. Ini adalah sumber primer, sumber paling utama untuk kamu nak cari guidance, kamu nak cari petunjuk. Dan itulah yang diwakili oleh 12 ayat pertama surah Yasin. Allah nak bagi tahu
Ini adalah sumber yang paling agung. Sebab itu Allah mendahulukan nombor 1 ni arah atas. Sebab ini sumber paling agung. Ada pun tuan-puan sekalian, sumber kedua. Selepas kita dah tengok Al-Quran. So apa pula sumber kedua untuk kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sejarah. Sejarah. Sejarah tu. So sejarah itulah yang akan menjadi sumber kedua selepas Al-Quran untuk kita mencari petunjuk. Bukankah pada kisah-kisah Quran itu Allah kata ada ibrah, kan? Dalam akhir surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibrah. Adanya pada kisah-kisah Al-Quran itu adanya ibrah. So Allah kata sumber kedua yang kamu akan dapat petunjuk itu adalah sejarah, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah umat terdahulu. Ini sumber kedua. Dan ada pun tuan-puan sekalian sumber yang ketiga di samping Al-Quran dan sejarah yang datang daripada arah depan, iaitulah alam sekeliling kita. Ini juga adalah sumber petunjuk yang tidak boleh diabaikan oleh kita. Jangan nampak Quran je bagi petunjuk, jangan nampak sejarah je bagi petunjuk. Ni alam depan kita, bila kita celek mata, buka mata tengok alam sekeliling, itu pun adalah sumber petunjuk daripada Allah kepada kita. Sebab itulah dalam Quran ada banyak sangat ayat-ayat kauniyah. Contohkan malam ni sebelum tidur, saya percaya anda akan buka satu surah sebelum anda tidur. Surah apa agak-agak? Al-Mulk. Suratul Muluk. Surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam tu tuan-puan sekalian, bukankah dalam surah itu ada cerita pasal langit, ada cerita pasal apa? Bintang, Air. ada cerita pasal air, ada cerita pasal burung. Tujuannya apa? Selepas kita dapat petunjuk, oh Allah ada cerita pasal burung dah dalam Quran. Supaya apa tuan-tuan sekalian? Supaya esok, lepas kita keluar rumah esok pagi, tengok sekejap dekat langit, tengok ada burung berkicauan, kita akan mula merenung. Dan kita akan mula dapat guidance daripada situ. Malam tadi kita baca dalam surah Al-Muluk ada cerita pasal langit yang tinggi, yang sangat besar. Supaya apa? Bila kita keluar rumah pagi esok, tengok ke langit sekejap, kita akan dapat sesuatu daripada langit. So ada 3 semua petunjuk tuan-puan sekalian. Al-Quran, atas, sejarah belakang, dan depan adalah alam sekeliling kita. Ini adalah satu petunjuk yang tidak boleh kita ambil mudah. Kita ambil mudah. Okay, tuan-puan sekalian, 3 semua petunjuk. So itulah 3 benda yang mewakili 3 fasa pertama dalam surah Yasin sehinggalah ayat ke-44. Baik, seterusnya fasa yang keempat. Fasa yang keempat. So agak-agak bila dah 3 modul Allah bagi. So ada orang yang mungkin bila Quran dibentangkan kepada mereka, mereka merasakan macam susahlah Quran ni. Rasa macam susah nak masuk lah dengan modul Quran. Allah kata it's okay. Ada modul number 2. Apakah modul nombor 2? Kamu tengok kisah-kisah sejarah. Mungkin kisah sejarah tu kamu lebih dekat untuk kamu nak mudah beringat kepada Allah. Kembali untuk mencari jalan untuk bertemu dengan Allah. Sebab mungkin Quran tu mungkin berat sangat untuk kamu. It's okay. Ada sejarah. Tapi kalau sejarah pun kamu susah nak faham, tak apa, ada modul nombor 3. Iaitu kamu pula bertafakur kepada alam, tentang alam. So mudah-mudahan 3 modul ini memudahkan kamu untuk faham dan kembali kepada Allah. Tapi tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu dalam fasa keempat, bermula pada ayat 45, Allah bagi tahu walaupun 3 pilihan petunjuk Allah bagi kat manusia, Allah merakamkan ada manusia dan ramai manusia sebenarnya masih lagi tidak mahu mengambil ibrah daripada atas, belakang dan depan. Sebab itulah ayat 45 tuan-puan sekalian, kita akan tengok ayatnya berbunyi auzubillah minasyaitonirrajim. Ayat yang popular pun tuan-puan sekalian. Rupa-rupanya ayat itu adalah kesimpulan selepas Allah bentangkan 3 sumber petunjuk. Ayat 45 berbunyi auzubillah minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ayat 45 tu Allah sekali lagi bawa 3 arah tu. Tengok ma baina aydikum, apa di antara 2 tangan kamu, depan. Wa ma khalfakum, belakang. So sekali lagi cerita pasal arah depan belakang ni kembali pada ayat ke-45. Lepas tu ayat 46, tengok ayat 46 bagi tahu mereka masih lagi tidak mahu berfikir dan mengambil ibrah daripada 3 arah yang dibentangkan. Sebab itu ayat 46 sebut wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Allah bagi tahu tidak ada satu keterangan pun yang sampai kepada mereka dari keterangan Tuhan. Apakah keterangan Tuhan tu dia merujuk kepada benda 3 tadi tu? Al-Quran, sejarah, alam. So Allah bagi tahu tak ada satu keterangan pun yang sampai kepada mereka.
Tak ada satu benda pun yang mereka ambil pengajaran daripada 3 bentuk petunjuk yang Allah bentangkan tadi. Dan Allah telah menggelarkan mereka itu sebagai golongan-golongan yang apa benda? Mu'ridin. Mu'ridin. Ma makna mu'ridin? Allah kata mereka adalah orang-orang yang berpaling daripada petunjuk. Berpaling daripada petunjuk. Masakan tidak tuan-tuan sekalian? Tiga modul Allah bagi. Quran, kalau kamu tak faham sangat tak apa, ada sejarah. Sejarah tak faham tak apa, ada alat. Tapi tuan-tuan sekalian, mereka menjadi orang yang apa? Berpaling daripada petunjuk. Patutnya Quran tu dah boleh faham dah, tapi dia orang berpaling daripada petunjuk. Termasuk sejarah, patutnya dah faham dah, tapi berpaling daripada sejarah. Alam sepatutnya telah mengajarkan mereka sesuatu benda yang sangat berharga, tapi sekali lagi berpaling daripada alam tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, digelarlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini orang-orang yang mu'ridun, berpaling daripada petunjuk. Tapi tuan-puan sekalian, yang best lagi dalam surah Yasin ni adalah kalau anda perhatikan daripada ayat 1 sampai ayat 46 surah ini, anda takkan tengok ada dialog babak penentangan orang-orang Quraisy dekat Mekah terhadap Nabi. Maksudnya bila Nabi sampaikan Quran, tak ada pula orang-orang yang bersuara menolak Al-Quran itu. Bila Nabi sampaikan sejarah pada babak seterusnya, tidak ada orang yang bersuara. Adapun anda tengok dalam babak sejarah tu, yang bersuara itu bukannya orang Quraisy kat Mekah. Itu adalah dialog orang yang menentang 3 orang Rasul. Tapi nak katanya bila Nabi sampaikan sejarah, tak ada orang pun macam menentang ke, bersuara ke, berdialog dengan Nabi ke, tak ada. Bila Nabi bawa cerita pasal alam pun, tak ada orang pun berbicara atau tak ada orang pun berdialog ke, berbincang ke dengan Nabi, tak ada. Tetapi bila masuk ayat 47, ini adalah kali pertama anda akan jumpa perkataan apa tuan-puan sekalian? Mana tadi? Qala. Sebelum ayat 46, anda tak jumpa pun perkataan ni. Qala. Qala ni maksudnya mereka berkata lah. Berkata mereka ni, orang kafir berkata. Sebelum ni, daripada ayat 1 sampai 46, anda tak akan jumpa orang-orang kafir berkata-kata. So maksudnya bila Nabi sampaikan Quran ke, sejarah ke, alam ke, tak ada orang kafir pun berkata-kata. Tapi ayat 47, ini adalah kali pertama mereka respon terhadap apa yang Nabi sampaikan. Apa isu yang Nabi bawa sampai tiba-tiba mereka respon? Isu yang Nabi bawa adalah wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Apa yang Nabi minta ni? Nabi minta dermakan sikit apa yang telah direzekikan Allah kepada kamu. Tiba-tiba tuan-puan sekalian, tadi pasal Quran, sejarah alam, zip mulut, tak bersuara. Tiba-tiba Nabi minta, Allah dah bagi banyak kebaikan kat kamu. Boleh tak bagi sikit kebaikan Allah kepada kamu tu, kamu infakkan sikit apa yang direzekikan Allah kepada kamu. Tiba-tiba dia orang respon apa benda? Lilladina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Kalau kamu beriman kan Allah yang bagi makan kat kamu tak perlukan duit kami. Masya Allah, sombong kan? Dia dah dapat orang yang mendapat kebaikan yang banyak daripada Allah, Nabi minta infakkan sikit je. Tapi tiba-tiba dia orang kata, kalau kamu kan orang beriman nak makan kan Allah yang akan bagi makan kat kamu. Tak perlukan pun duit kami ni. So tuan-puan sekalian, dahlah 46 ayat tak ada respon daripada mereka. Tiba-tiba 47 Nabi minta sedikit infak, benda yang menyentuh apa yang ada dalam poket mereka, tiba-tiba mereka bersuara. Tuan-puan sekalian, apa kita boleh belajar dekat sini? Kita belajar satu benda yang sangat dekat dengan masyarakat kita pada hari ini. Tuan-puan sekalian cuba tengok masyarakat kita. Tuan-puan sekalian tak terlibatlah. Masyarakat kita khususnya pada hari ini. Contoh, hari ini bila orang tak faham Quran, bila orang tak ambil pengajaran daripada sejarah, bila alam dihenjak-henjak, dipijak-pijak, tidak dihargai, ada tak ramai bangkit bersuara untuk mempertahankan 3 bentuk ini? Tak ramai. Quran kena pijak, Quran kena hina, Quran orang tak faham, orang tak bimbang, orang tak banyak bersuara. Orang tak faham sejarah, sejarah kena seleweng, orang tak banyak bersuara. Alam tak diberi perhatian, alam tidak dijaga, alam tidak dihargai, orang tak banyak bersuara. Tapi tuan-puan sekalian cuba tengok, bila melibatkan pocket money, bila melibatkan ekonomi, what come from your pocket, apa yang keluar daripada poket kita tuan-puan sekalian, majoriti akan bersuara. Sebab itu tuan-puan sekalian, bila ada isu kenaikan harga barang,
ada isu kemiskinan, orang tak cukup duit, memang ramai orang akan berteriak, bersuara, terpekik, tololong. Dan tuan-puan sekalian, situasi ini telah diceritakan oleh Allah very nice dalam surah Yasin. Orang tak kisah tak faham Quran, orang tak kisah sejarah, orang tak kisah alam, tapi cerita pasal duit, semua orang kisah. Betul? Orang kafir tak respon pun pada 3 topik awal tadi. Tapi kenapa bab duit, dia orang respon? Sebab tuan-puan sekalian, bab duit ni, orang tu kafir ke, orang tu muslim ke, semua orang akan ambil canda pasal duit, tuan-puan sekalian. Sebab itulah the only one time kita akan dapati dia orang respon. Ada perkataan qala alladziina kafaru, the only one time kita jumpa adalah bila berbicara pasal minta infak, minta keluar duit. Okay? So ini muhasabah untuk kita tuan-puan sekalian. Sejauh mana kita menjadi orang yang mempertahankan Al-Quran, rasa risau kalau tak faham Quran, mempertahankan sejarah yang tulen dan mempertahankan untuk menghargai alam tuan-puan sekalian. Kita ni double standard ke dunia dengan akhirat tuan-puan sekalian? Ataupun kita nampak akhirat itu lebih rendah daripada dunia? So fikir-fikirkan tuan-puan sekalian. Okay, ini fasa yang keempat. Okay, kita nak habis tuan-puan sekalian. Sikit lagi. Kita ambil sejam tadi kan? So ada lagi 8 minit. So tuan-puan sekalian, sikit lagi ya. Kita ambil slide tadi kembali. Okay, fasa seterusnya tuan-puan sekalian, lepas habis babak Allah memaparkan mereka ni lepas 3 bentuk sumber petunjuk Allah bentangkan, mereka tak ambil kisah, mereka tak ambil cakna, mereka tak ambil ibrah, bahkan mereka ni menjadi golongan al-mu'ridin, berpaling daripada kebenaran tersebut. Maka tuan-puan sekalian, datang ayat 48 sehingga 68 tuan-puan sekalian, menceritakan tentang kemusnahan akan menanti mereka. Okay. Logiklah tuan-puan sekalian, kenapa datang kemusnahan? Sebab apa? Sebab dan 3 semua petunjuk Allah bagi, mereka tak nak fikir, mereka tak nak ambil ibrah. Layaklah mereka mendapat azab, mereka mendapat kemusnahan dekat akhirat nanti. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kalau anda perhatikan dalam surah Yasin ini, kata Syed Qutb, kenapa surah ini surah dakwah? Sebab Allah ajar kita step-step dalam berdakwah. Step pertama dalam dakwah yang perlu kita tekankan adalah 3 fasa awal ini adalah fasa pendidikan. So nampak tak, babak hukuman, babak untuk Allah memusnahkan mereka yang tak berfikir, tak nak ambil ibrah tu, itu datang pada fasa kelima, bukan fasa nombor 1. Hari ini pendakwah, bab memusnahkan orang, bab menghukum orang, tu nombor 1. Tapi Allah ajar, benda tu datang nombor 5 dalam dakwah. So apa benda yang datang nombor 1 dalam dakwah? Pendidikan terlebih dahulu. Dan bila sebut pendidikan, anda tak boleh guna satu channel sahaja. Mungkin barangkali channel nombor 1 ni orang susah nak faham. We need channel number 2. Kita perlukan saluran pembelajaran nombor 2, iaitu sejarah. So mungkin ada orang tak suka sejarah. Kita perlukan channel number 3, iaitu alam sekeliling kita. So Allah ajar kita babak awal ini jangan putus asa mendidik. Kita perlu kreatif, tukar kita punya pendekatan. Mungkin topik ni tak sesuai, datang topik nombor 2. Topik 2 tak sesuai, datang topik nombor 3. So Allah ajar sebelum hukuman datang sebelumnya adalah pendidikan terlebih dahulu. Ini adalah keutamaan untuk orang yang nak jump into dakwah. Jangan nak hukum orang sikit. Nampak orang tak tutup aurat sikit, neraka orang ni. Kan? Nampak orang tak ikut sebulungan kita sikit, kita kata orang tu sesat. Tuan-puan sekalian, hati-hati ya. Dalam berdakwah, Nabi dan Allah tak ajar cepat menghukum. Tetapi Nabi dan Allah mengajar kita pendidikan ataupun education, tarbiyah comes first. Hukuman serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu kita akan dapati pada ayat 48 sampai 68. Kita akan jumpalah ayat cerita pasal wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Ayat sebelum tu cerita macam mana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini, bila mana Allah kata sayhatan wahidatan. Ini cerita pasal orang dalam kubur. Dan Allah gambarkan orang yang tidak beriman di dalam kubur, bila Allah tiup sekali yang kedua, sayhatan wahidatan, fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Mereka hidup kembali pada Allah dalam masa yang sama. Mereka menjadi orang-orang yang macam, siapa yang kejut kami daripada tempat tidur kami itu? Orang-orang tidak beriman kepada Allah, mereka merasakan, walaupun mereka telah menerima azab kubur, tapi mereka merasakan macam dalam kubur tu adalah tempat tidur. Sebab apa? Sebab mereka tahu tempat yang mereka akan pergi selepas ini, iaitu neraka, tempat tu lagi scary, lagi dahsyat daripada apa yang mereka terima dekat dalam kubur. Sebab itu bila sangka kali kedua ditiup, tuan-puan sekalian,
sangkakala itu adalah benda yang sangat tidak disukai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebab ini tanda mereka kena pergi ke neraka. Sebab itu mereka mencelakakan siapa yang kejutkan kami daripada tempat pembaringan kami. So tuan-puan sekalian so na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan-golongan yang mencelakakan Allah saat sangkakala yang kedua itu ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini fasa yang kelima. Dan fasa terakhir tuan-puan sekalian, fasa ke-6 bermula daripada ayat 69 sampai 83. Kita akan tengok Allah membuat rumusan tentang kelima-lima fasa ini. Sebab itu tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu satu, rumusan yang pertama Allah sebutkan dalam surah Yasin ni adalah segala keburukan yang kita akan terima dekat akhirat nanti bukan sebab kamu ditakdirkan sebegitu, tetapi segala keburukan yang diterima oleh penghuni neraka dekat akhirat nanti adalah disebabkan pilihan mereka sendiri. So tidak ada konsep saya ni dah ditakdirkan oleh Allah untuk saya ini masuk neraka. Bukan, tak ada konsep sebegitu. Allah berkehendakkan kita masuk syurga yang paling tinggi, tuan-puan sekalian. So kalau orang tu masuk neraka, Allah bagi tahu bukan sebab aku nak dia masuk neraka, tapi sebaliknya adalah itu adalah pilihan mereka sendiri. Sebab itu ada cerita pasal min syajarin, penghujung surah Yasin ada cerita pasal min syajarin ahdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ada cerita pasal pokok yang hijau, segar, cantik, besar. Tiba-tiba tuan-puan sekalian, kita yang memuji pokok itu cantik, tapi apa kita buat? Kita yang ambil api, kita yang pergi bakar pokok itu sendiri. So ibaratnya pokok itu adalah syurga yang tersedia untuk kita dekat akhirat. Tapi Allah kata kenapa pokok itu terbakar dan kebakaran pokok itu membakar pada orang yang membakar. Kenapa berlaku? Sebab mereka yang bakar pokok itu sendiri. Bukan aku yang bakar pokok itu. Aku nak bagi dia pokok yang besar, cantik, ranum, berbuah. Tapi disebabkan kezaliman diri mereka sendiri, mereka bakar pokok tu, api kat pokok tu menyambar pula diri mereka. So Allah bagi tahu segala benda yang kita terima dekat akhirat adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita pilih benda baik-baik, syurga tempat kita. Kalau kita pilih kat dunia nak buat benda jahat, so jangan salahkan Allah kalau Allah mentakdirkan orang buat jahat tu tempatnya adalah neraka. Sebab itu adalah pilihan. Sebab itulah Nabi Adam AS, bila dia buat dosa, dia tak kata Allah kau dah takdirkan aku buat dosa. Tak. Nabi Adam bila nak minta taubat kepada Allah bila buat dosa, first kali dia mengaku benda tau. Rabbana zalamna. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku sendiri. So nampak tak? So segala keburukan yang kita buat kat muka bumi ni bukan sebab Allah takdirkan kita buat. Tapi yang betulnya adalah sebab kita menzalimi diri kita sendiri. Dan antara rumusan yang terakhir tuan-puan surah Yasin ni adalah Allah nak bagi tahu segala-galanya berlaku atas kuasa Allah. Sebab itu nak Allah sebut idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuan-puan sekalian cuba tengok ni. Permulaan surah ini berbicara tentang 3 sumber petunjuk. Dan kita mungkin nampak, oh saya naklah ambil pelajaran daripada semua bentuk-bentuk petunjuk ini. Saya nak ambil pelajaran daripada atas, saya nak ambil pelajaran daripada belakang, saya nak ambil pelajaran daripada depan. Tuan-puan sekalian, menariknya bila permulaan bercerita tentang 3 sumber petunjuk, penutup surah ini berbicara tentang arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. So Allah nak ajar kita apa benda tuan-puan sekalian? Kita boleh berkehendak untuk nak belajar tu, nak belajar ni, belajar tu, belajar ni. Tapi yang menentukan kita akan dapat belajar dan ambil pelajaran dan faedah daripada apa yang kita belajar itu, yang menentukan adalah Allah kun fayakun. Yang menentukan semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ada orang pergi masuk 3 kelas, 3 semua petunjuk, dia pergi semua kelas-kelas tu tuan-puan sekalian. Tapi itu belum lagi memberikan jaminan bahawasanya dia akan selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang belajar pun tak ada jaminan untuk terselamat daripada azab Allah. Ini kan pula orang-orang yang menolak dan tak pergi belajar. So tuan-puan sekalian, di saat kita berkehendak, jangan lupa kita meminta Allah untuk memberikan memberikan kita takdir-takdir yang baik dalam kehidupan. Sebab Allah ni kalau nak mentakdirkan sesuatu kepada kita, dia just sebut kun je. Kun fayakun. Hanya semudah menyebut kun fayakun saja. Allah kata jadi, jadilah benda itu. So tuan-puan sekalian, mudah-mudahan dengan gambar rajah ini, saya nampak banyak sebenarnya saya skip tuan-puan sekalian. Saya ada banyak benda saya nak kongsikan. Tapi apakan daya masa kita semua 1 jam tuan-puan sekalian nak bincang surah Yasin 83 ayat.
So mudah-mudahan gambar rajak ini saya harapkan ianya sangat membantu tuan-puan sekalian untuk kita memahami dan mengembara dalam surah Yasin, bukan sekadar untuk baca pada anak yang nak exam, bukan sekadar baca untuk orang yang nak meninggal dunia, orang yang tengah nazak, bukan sekadar menjadi pilihan-pilihan untuk baca pagi-pagi saja untuk malam Jumaat saja, tapi kita sudah ada satu bekalan. Saya nak mengembara dalam surah ini dan saya nak mengambil semangat berdakwah dalam surah ini seperti mana komentar majoriti para ulama tafsir bila berbicara tentang surah Yasin. Okey, wallahu taala a'lam. Saya kembalikan kepada pengerusi majlis lah. Okay, kalau ada soalan ke ataupun ada pandangan ke, tuan-tuan sekalian sangat dialu-alukan. Terima kasih Ustaz Sami. 1 jam solid bayan jelas mengenai surah Yasin yang kita selalu baca tu. Jadi kawan-kawan kalau ada kemusykilan kan boleh tanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya yang kan banyak kita dengar ustaz-ustaz duk cakap kalau orang tengah nazak kita bacakan surah Yasin dia akan tenang, mudah. Kat mana tu daripada ayat-ayat tu Ustaz? Saya tak nampak lagi. Macam mana? Ya, kalau kita, orang tengah nazak ke apa ke, kita bacakan surah Yasin, dia akan lebih tenang lah dan kadang tu macam tu lah dia cepat pergi ke, jadi dia tak sengsara lama. Itu pahaman yang kita understand lah. Tapi dari penerangan ayat ni kat mana dia sebenarnya? Ada ke benda-benda tu? Soalan yang baik daripada Haja Noria. Tuan-puan sekalian, berkaitan dengan amalan kita membaca surah Yasin kepada orang yang sedang nazak, ianya memang ada dalam hadis yang sahih tuan-puan sekalian. Okay? Hadis yang sahih. Yang ini disebutkan, hadisnya adalah daripada riwayat Ibnu Hibban. Nombor hadis tersebut sebab dalam buku saya tuan-puan sekalian, saya dah masukkan dah penjelasan membaca surah Yasin pada orang yang sedang nazak. Ada, nampak ke tidak? Saya dah ceritakan dalam buku saya tapi tak keluar lagi lah, sabar sikit lagi. Okay, baik. Surah riwayat Ibnu Hibban nombor hadis 3002. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia di antara kamu. So amalan ini memang benar-benar ada dalam hadis. Membaca kepada orang yang sedang nazak ya tuan-puan sekalian, bukan orang yang dah meninggal. Sebab memang disebutkan hadis ini adalah pada orang yang hampir meninggal dunia. Hampir meninggal dunia. So kalau dalam ayat ni tuan-puan sekalian, memang hadis ini diriwayatkan dalam hadis yang sangat sahih. Hadis sahih tuan-puan sekalian. Ada lagi diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikatakan tuan-puan sekalian, haddatsani masyaykha annahum hadaru Udhaifa bin Haris Ath-Thumali. Dia punya, saya ambil dia punya matanya tuan-puan sekalian. Hal ahadu minkum yaqra'u Yasin? Qala faqara'aha Salih ibn Shuraih Asy-Syaukani falamma balagha 40 minha qubida wa kana masyaykh yaqulu idza quri'as indal mayyit khuffifa anhu biha. So dalam ayat ni riwayat Ahmad hadis sahih mengatakan siapa yang baca surah Yasin, Allah akan meringankan baginya tuan-puan sekalian kesakitan untuk nak meninggal dunia. Khuffifa anhu biha. So maksudnya kalau orang tu yang nak hampir meninggal dunia tuan-puan sekalian, dia akan rasa sakit sakaratul maut. So disebutkan dari riwayat Ahmad, disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan tuan-puan sekalian, kalau kita baca surah Yasin pada orang yang hampir nak meninggal dunia, akan diangkat ataupun akan diringankan kepada orang yang nak menghadapi sakaratul maut itu kesakitan. Maksudnya akan diringankan kesakitan itu. So apa yang disebut oleh Hajar Noria tadi memang ada dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih. So dekat dalam Quran tu tak nampaklah dia punya kaitan tu. Tapi sebab itulah tuan-puan sekalian, taraktu fihim amrain. Untuk tak sesat, kita bukan sekadar kena tengok Quran tu je. Kena tengok hadis nombor 2. So ada tak hadis yang melengkapkan kita punya amalan-amalan pada hari ini. So janganlah kata, oh tak boleh ni baca orang pada orang azab ni. Memang adalah hadis yang sahih tuan-puan sekalian. Wujudlah hadis yang sahih. Connection tu nampak macam tak jelas Ustaz. Jadi connection dia. Oh, kenapa ayat Yasin orang kan? Soalannya apa connection dia? Kalau kata connection tuan-puan sekalian, bagi saya kita membaca surah Yasin tu, kita bukan nak tujukan kepada si mati ataupun yang bakal nak mati, tapi kita sedang tujukan kepada kita yang membaca.
So hakikatnya tuan-puan sekalian, bila kita nampak, oh inilah perjalanan kita. So kita dekat depan kita tu ada orang yang sedang nazak untuk menghadapi sakaratul maut. Bukankah sepatutnya dekat depan kita orang tengah nazak, kita pula tengah baca 6 fasa ni. Ada cerita pasal kalau orang yang tidak ambil pelajaran, yang tidak mengambil ibrah daripada depan, belakang, atas, akan ada kemusnahan menanti mereka. So, tuan-puan sekalian, bukankah sepatutnya kita yang kena ambil pelajaran terlebih dahulu? Orang yang sedang nazak, yang nak pergi meninggal dunia, tuan-puan sekalian, dia punya urusan dekat dunia ni nak hampir selesai dah. Kita yang tak selesai lagi. So, pelajaran yang paling utama yang perlu kita ambil adalah kita sendiri yang membaca tu. Bukan kita nak suruh orang tu dengar dia kena ambil pelajaran. Dia tak boleh nak ambil dah, tak boleh nak buka mata dah tuan-puan sekalian. Dia dah nazak dah pada waktu tu. Dia tak boleh nak buka Quran pada waktu tu, tak boleh nak belik sejarah-sejarah pada waktu itu, tak boleh nak tengok dah alam-alam sekeliling. So pelajaran utamanya adalah pada yang membaca. Sebab itu bila mendengar berita-berita orang meninggal, Allah fokus kepada yang meninggal ke yang fokus kepada kita yang mendengar berita tu. Allah fokus kepada kita yang mendengar berita tu. Sebab itu idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, sebutan itu untuk si mati ke ataupun untuk kita? Untuk kita tuan-tuan sekalian. Yang meninggal tu urusan dia dah selesai dah. Yang tak selesai kita lagi. Beringat tak kamu ni cerita pasal orang meninggal tu dia dah selesai. Kamu tu tak selesai lagi. Kamu tak ingat ke kamu juga akan dikembalikan sama seperti si mati? So apa persiapan kamu? Allah bagi kita tazkirah, ingat kepada mati. So persiapan kita apa? Inilah persiapan kita tuan-puan sekalian. 6 fasa ini. Tak naklah kemusnahan datang kat kita. Sebaliknya, ambil langkah berjaga-jaga supaya kemusnahan tidak menanti kita dekat akhirat nanti. Disebabkan mengabaikan 3 bentuk petunjuk yang telah Allah hadirkan kepada kita. Quran, sejarah, alam. Sebenarnya Hajan Rehan, Allah alam. Ada lagi kan? Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya sikit pasal Yasin Fadilah. Yasin Fadilah. Ustaz biasa tak dengar Yasin Fadilah? Yasin Fadilah, saya tak pernah dengar. Yasin Fadilah ni dia surah Yasin tapi in between tu dia ada doa-doa. Oh, saya tak pernah dengar. Yasin, oh tak pernah dengar ya? So saya nak tanya sebab Yasin Fadilah ni diorang kata amalan dia antara ayat-ayat, beberapa ayat macam the first 8 ayat ada satu doa, lepas tu the next beberapa ayat ada satu doa. Then at the end tu dia punya doa untuk hajat lah, hajat. Dia kata very powerful lah, dia kata kalau amalkan Yasin Fadilah ni. So saya nak tanya Ustaz lah tu, kalau Ustaz tak pernah dengar jadi susah sikit lah sebab saya kena tengok dulu apa yang didakwakan itu, macam mana, ada apa, doa apa sebelum saya nak beri komentar. So respon saya adalah saya kena kaji dululah Puan. Saya sendiri pun tak pernah dengar Yasin Fadilah ni, first time saya dengar ada kata bacaan-bacaan. Ada pun yang saya pernah dengar sebelum ini adalah yang pada babak kita baca Yasin tu kita nyatakan hajat kita, sebab tu kita biasa sebut Yasin tu panjang sikit kan. So sebut Yasin tu kita selitkan kita punya hajat-hajat yang kita nakkan bila baca surah Yasin tu. Yang itu sekalian adalah boleh saya katakan amalan yang sekadar untuk nak menampakkan adanya hajat yang mungkin boleh tertunai dengan surah Yasin. Tapi kalau nak kata daripada amalan yang warid kepada Nabi tidak dijumpai lagi setakat ini. Adapun banyak amalan-amalan mungkin saranan para orang-orang soleh barangkali untuk dilakukan. Adapun Yasin Fadilah ni saya kena kaji dululah Hajah untuk saya nak berikan sebarang komentar terhadap amalan tersebut. Yang 7 Mubin tu ada juga saya dengar. Yasin. Yang 7 Mubin. 7 Mubin. So nak katanya 7 Mubin itu disebabkan dalam surah Yasin ni ada 7 kali Mubin kan. Lepas tu ada setiap kali baca Mubin tu ada doa-doa yang tersendiri. So ada pun begitu tuan-puan sekalian, saya boleh katakan mungkin barangkali kita kena bezakan. Ada amalan yang mungkin dah warid kepada Nabi, sampai kepada Nabi, itu adalah benda yang tidak ada keraguan untuk kita melakukannya. Ada pun amalan-amalan hari ini yang mungkin disarankan oleh orang-orang soleh, itu kena dinilai terlebih dahulu. Bukanlah nilai untuk ditolak, tapi dinilai untuk memberikan keharmonian. Apa maksud saya memberikan keharmonian? Supaya tidak mendatangkan fitnah kepada amalan tersebut.
Adapun orang hari ni bila terlalu ghairah untuk nak clarify ataupun nak validate apa yang nak disampaikan ataupun apa yang nak dikongsi, dia nak ajak orang beramal benda yang sama apa yang dia nak buat. Tapi untuk dia nak validate, untuk dia nak mengesahkan benda tu, dia pun cakap macam ni. Kalau kamu nak tahu amalan ini Nabi buat tau. Dia nak suruh orang buat, dia tahu dah kalau dia ajak saja, orang tak ikut. Tapi dia kata Nabi ada buat. So nak buat tu sebenarnya tak salah. Tapi terlalu cepat menisbahkan ini Nabi buat, itu jaga-jaga. Yang itu saya nak minta kita hati-hati tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan WhatsApp group, Facebook, Instagram yang terlalu dahsyat dalam babak share menge-share ni tuan-tuan sekalian, hati-hati sebab kita kena clarify dulu betul ke Nabi buat benda ni ataupun ini mungkin sekadar saranan orang soleh. Itu kena bezakan tu. Sebab man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar, hadis sahih yang kita tidak boleh ragu tentang hadis tersebut. Nabi sendiri sebut siapa yang berdusta atas namaku falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sediakan kepada mereka ni ya Allah satu tempat neraka yang paling bawah sekali. So Nabi tak buat, dia kata Nabi buat. Nabi tak cakap, dia kata Nabi cakap. Yang ni yang biasa orang nak bertelagah pada ini tuan-puan sekalian. Tapi kita hari ni kita nak cari jalan harmoni. Sebab tu kita kena beza. Nak mempromosikan amalan betul ke tidak daripada Nabi. Adapun kalau tidak daripada Nabi, clarify tu betul. Ini mungkin saranan orang-orang soleh. Pengalaman dia mengamalkan benda tu dia dapat sedemikian. Jangan cepat kata ini Nabi buat, ini Nabi suruh, ini Nabi buat. Itu hati-hati. So saya ambil jalan tengah tuan-puan sekalian. Sebab dalam Quran Allah menyebutkan bila sebut je tentang amal, Allah suruh fokus kepada kualiti, bukan kuantiti. Buktinya apa? Surah Al-Mulk yang kita nak baca malam ni, Allah kata ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsaru amala. Allah tak kata bila amal ni kena banyak. Tapi Allah kata bila beramal kamu kena berkualiti dalam beramal. So macam mana nak berkualiti dalam beramal tuan-puan sekalian? Kena kajilah amal kita buat tu, kena ada ilmu pada amal yang kita buat tu. Jangan kawan kita suruh kita pun tak kelik je. Buat je lah. Dah kawan kita jadi kaya sebab baca surah Yasin. Baca je lah. Contoh. So contoh. Saya tak tuju pada mana-mana. Contoh. Dah kawan saya, dia ni hilang dia punya iPhone mahal-mahal sebab baca surah Yasin 40 kali. Jumpa iPhone dia. Sudah. Dah kawan saya tu dia baca surah Yasin dekat air, dia tiup 10 kali, dia simbah kat kereta dia. Tak pernah accident sepanjang hidup dia. So hati-hati tuan-puan sekalian. Fokus kepada kualiti dalam beramal. Allah tak suruh kita fokus pada kuantiti, tapi fokus kepada kualiti. Sebab tu bila sebut amal Al-Quran, amal soleh. Ahsanu amala. Tak sebut pun amal kathir. Aktsaru amala. Tak sebut pun banyak. Dia sebut pada kualiti. Yang terbaik dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Okay, cukup tu. Ada lagi ke? Kita dah hampir di pukul 11 malam ni. Soalan kena live pagi esok ni. Live pagi esok. Sorry Ustaz. Tak apa tuan-puan sekalian. Saya seronok dengan soalan tu. Cuma saya rasa saya kena berundur dah. Sebab pukul 11 dah. Jadi bagi pihak kawan-kawan SCTJ, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Sami yang untuk 1 jam lebih Ustaz. 1 jam 15 minit untuk